Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada siri kita kisah 9 suku malam ya. Di mana kami kongsikan pengalaman dan kisah-kisah benar mengenai suka duka pusaka lah. Okey. Jadi okey, dah ada masuk ya. Terima kasih. Hari ini seperti tajuk kita cerita mengenai kisah apa tu waris yang termakan harta Baitul Mal ya. Okey, Baitul Mal ni kita tahu kan, Baitul Mal ni adalah apa tu badan yang bertanggungjawab ke atas kebajikan ya, anak-anak yatim ya, anak yatim dan juga apa tu asnaf ya. Jadi sangat pentinglah ya, tapi jadi apa yang berlaku cerita ni, bagaimana boleh waris termakan harta batil ya, harta anak yatim, anak fakir miskin ni ya, maknanya hak Baitul Mal. Okey, sebenarnya kisah ni dah lama berlaku lah ya, dah berlaku rasa dalam 3-4 tahun lepas lah ya. Ya betul, menarik, terima kasih. Memang menarik sebab ramai orang tak sedar ramai tak sedar mengenai masalah ni, isu ni. Okey, dia Waalaikumsalam, terima kasih. Dia kita selalu dululah sebelum PKP ni kan, PKP ni kita selalu ada buat ceramah ya di masjid-masjid, surau, pejabat ya. So kita doakanlah nanti habis PKP ni kita boleh sambung balik kan, tapi buat masa ni kita buat ceramah di online lah ya. Okey. So lepas satu ceramah yang saya berikan ya, ada seorang pemuda datang kepada saya lah. Okey, datang ke saya, dia menceritakanlah kisahnya ya. Kisah macam ni. Okey, dia nak buat urus pusaka ya. Urus pusaka sebab dia kematian ibu lah ya, kematian ibu dia, mana dia urus pusaka ibunya lah. Okey. Jadi bila dia urus pusaka dia buat urus pusaka tu ya, dia pemahaman dia lah ya, pemahaman dia ceritanya macam ni. Dia harta tu sebenarnya atas nama atuk dia lah, atuk nama ya, atuk dia. Kemudian atuk dia ada sebiji rumah dan juga sebidang tanah lah. Okey. So dia kemudian neneknya meninggal. Meninggal dulu. Kemudian tinggallah dia mak dia dan juga makcik dia. Maknanya atuk dia ada anak 2 orang ya, ada 2 orang, isteri dah meninggal, tinggalkan anak 2 orang perempuan ya, mak dia dan juga makcik dia. Okey, faham Kemudian sebab isteri dia tak ada lagi ya, nenek dia, jadi atuk dia ya berpesan meninggalkanlah rumah tu kepada mak dia. Okey, dan tanah tu kepada yang makcik dia. Okey, so tak ada masalah kan, itu selalu berlaku pada masyarakat kita kan. Kita senang cakap pasal mulut. Okey, jadi okeylah, bila lepas itu atuk dia meninggal ya, atuk meninggal, jadi tinggallah mak dia dengan makcik dia. Okey, mak dia berkahwin tu yang dapatkan dia lah ya, dapat dia. Okey, so tak ada isu lah ya, tak ada isu. Bila pemahaman dia mana rumah tu okey, atuk dia dah kasih pada mak dia. Okey, dia pun tinggallah bersama ayah dia dengan dia. Lepas tu kebun tadi makcik dia ambil lah kan. Okey, lepas tu ayah dia meninggal ya, ya, so tinggallah mak dia dengan dia ya, dia seorang anak lelaki dan makcik dia. Okey, so tak ada masalah kan, tak ada masalah. Masalahnya adalah bila mak dia pula meninggal. Okey, bila mak dia meninggal, dia tahulah itu kira tanah mak dia yang ayah ditinggalkan. Okey, untuk mak dia rumah tu. Okey, yang makcik tu okeylah, ayah dia dah tinggalkan untuk makcik kan. So dia nak buat urus pusaka lah supaya rumah tadi boleh turun nama dia lah sebab dia anak tunggal lelaki. Jadi pahaman dia bagi mak dia tu akan jatuh 100% pada dia lah, rumah tu akan jadi milik dia sebenarnya kan, tak ada masalah kan. Jadi dia pun
buat tuntutan, buat urus pusaka lah. So bila buat urus pusaka tu, sebab geran tu atas nama atuk lagi, kan? Jadi dia tak boleh uruskan setakat rumah tu yang kononnya hak mak dia, kan? Dia kena juga tanah tadi, tanah kebun tu masih nama atuk dia, dan juga makcik pun adalah waris faraid, betul tak? Waris faraid tu bila atuk tu tadi meninggal, lepas tu mak dia pula meninggal, okey. So dia memang ada hak lah bagi mak dia, okey, dan makcik tu masih ada hak daripada atuk dia, kan? Okey. So diurus. So apa dia submit adalah okeylah, bila dia uruskan tanah tadi dua, rumah dan tanah, waris dia dan makcik dia. Okey, dia dan makcik dia punya faham, dia punya bahagian rumah tu akan jatuh pada dia. Okey, dia dah setujulah makcik dia, kan? Setuju, dan makcik dia akan ambil kebun tu lah. Okey, patutnya seorang setengah lah, dia tak apalah, dia kata dia dah setuju sebab itu dia ada mak dia, kan? So dia ambil rumah dan makcik tu ambil tanah tu. Okey, jadi dia submit, dapat tarikh bicara. Okey, mereka pun hadir lah, dua-dua hadir. Okey, lepas tu itu bermula dah drama tu lah, di mana tiba-tiba je bila dia hadir, tengok ada seorang pemuda masuk juga, kan? Siapa dia ni? Mula dia mula terkejut lah, terkejut sebab dia menyangkakan arwah mak ni dulu pernah kahwin ada anak lain ke yang saya tak tahu, yang kami tak tahu. Kadang-kadang itu dalam masyarakat kita boleh berlaku, kan? Kahwin macam tu, kan? Dia senyap je, kahwin dia tak beritahu pun dia dah kahwin, tapi lepas tu dia kahwin dengan ayah dia, kan? Ayah dia dah tak ada lah, dah bercerai, so tinggal dia lah, tinggal dia. So tiba-tiba datang ada seorang pemuda. Okey, jadi apa yang berlaku? Faham tak apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah dia tak faham faraid sebenarnya. Dia tak faham faraid. So jadi apa yang berlaku, pegawai itu akan panggil waris faraid yang terlibat, kan? So yang terlibat sebenarnya dia betul waris faraid, makcik dia betul, tetapi kena ingat, okey? Kena ingat adalah cita-cita pusaka ini adalah asalnya atuk dia, kan? Nama tu atuk dia. Okey, atuk dia. Maka bila atuk dia meninggal, masa atuk dia meninggal, yang masih hidup masa tu adalah mak dia dengan makcik dia. Nenek dia tak ada, meninggal dulu, kan? Itu saja. Dan atuk dia pun tak ada waris lain. Okey, jadi dua orang anak perempuan warisnya. Bila dua orang anak perempuan, maksudnya apa? Maksudnya anak perempuan tu haknya 2/3. 2/3. Dua orang. Okey. So maksudnya masing-masing hak dia 1/3, 1/3. Maksudnya apa? Adalah 1/3 lagi. Agak-agak siapa punya? Itu dia. Itu adalah hak Baitul Mal. Sebab dia tak ada asobah, tak ada waris asobah. Dia tak ada anak lelaki, dia tak ada adik-beradik lelaki, tak ada lelaki lah, tak ada lelaki dalam bila atuk dia meninggal tu, kan? Okey, yang ada hanya mak dia, dan juga makcik dia. Okey, dan bila mak dia meninggal, memanglah bahagian mak dia akan turun kepada dia, betul? Itu tak ada masalah sebab dia waris tunggal, waris tunggal lelaki, dia asobah habis semua. 100% dia punya, betul? Tetapi yang bukan separuh, bukan share dengan makcik dia, sebab dia hanya 1/3, bagi mak dia 1/3, nenek makcik dia 1/3, dan 1/3 ada bahagian Baitul Mal. Yang ini ramai orang salah faham, Tapi dia kata ayah dah kasih mak rumah tu, dah kasih tanah tu pada makcik dia, so settle lah, betul tak? Itu fahaman lagi satu salah, sebab mami maksudnya pesanan lisan macam tu bagi dia orang dah cukup dah, cukup. Itu yang dia argue lah. So lagi yang berlaku adalah, okey, bila Baitul Mal ada hak kat situ, kan? Baitul Mal sebenarnya tak adalah nak sangat tanah tu, tak ada gunanya tanah dia nak share dengan waris lain, kan? So apa yang Baitul nak adalah nilai tanah tu. So apa yang berlaku? Apa berlaku bila dinilai, kan? Masih bila panggil bicara tu dapatlah nilai dia, kan? Nilai tu dianggarkan rumah tu dalam 200,000 lah, rumah kampung, kan? Dalam 200,000, okey, dan tanah tu dalam 100,000. So lebih kurang nilai dia dalam 300,000. Faham?
Jadi bahagian batu mal berapa? Dalam 100,000. Okey. So isu dia simple je. Ya, kalau kita fikir simple lah, 100,000 bagi batu mal. Kalau tak nak batu mal ada dalam geran ke, ya, so kita kena tebus lah, betul tak? Waris kena tebus dengan batu mal, bayar 100,000 pada batu mal, dan nama batu mal tak adalah sebagai waris lagi, kan? Kita belilah bahagian daripada batu mal tu. Tak ada masalah. Batu mal pun bukanlah nak sangat tanah tu, dia nilai 100,000 tu lebih bermanfaat untuk digunakan kepada untuk anak yatim, fakir miskin, betul tak? Boleh gunakan untuk purpose lain, betul daripada tanah yang terpaksa berkongsi je. Okey. So itu satu hal. So dia kata, okey, 100,000 mana kami cari? So bila kira-kira, ini datang lagi satu masalah. Bila kira-kira dia kata, okeylah, maksudnya kalau rumah tu 200,000, tanah tu 100,000, so maknanya dia kena keluarkan 66,666. Betul tak? 1/3. Dan makcik dia kena keluarkan 33,333. So makcik tak setujulah, kan? Apa pula engkau dapat rumah apa yang mahal, aku dapat tanah murah, kan? Ya betul lah, dia kata saya bayar pun kena keluar lebih. Nampak tak? Jadi benda tu tak sesam je tu. Tak sesam je tu. Okey. So sampai ke situ. Jadi bila dia menghadiri ceramah tu, dan bila saya bercerita mengenai harta batil, kan, isu pasal Baitul Mal semua ni, kan, so dia memang tersentak lah. Dia tersentak sebab baru dia realise selama ni daripada zaman, senang cakap lah, zaman daripada mak dia masih hidup lagi, ayah dia masih hidup lagi, makcik dia tentulah masih hidup, mengambil hasil duduk rumah tu, sebenarnya dalam harta tu sebenarnya ada hak Baitul Mal. Faham tak? Maksudnya selama ni mak dia dah termakan harta batil. Dia sendiri tentulah termakan harta batil sebab duduk rumah tu, dan makcik dia pun ambil hasil pun ada harta batil dalam tu, ada hak Baitul Mal. Bahaya tak? So tahu tak dia punya implikasi, impact dia, kan? Kalau kita termakan harta batil ni, kan, memang dosa besar lah. So segala amalan kita, doa kita, rasanya payahlah diterima Allah, kan? Jadi itulah dia punya akibatnya. Jadi bila bercerita pasal saya bercerita ceramah tu, dia tersentaplah, dia terasa, oh ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak kena betul. So dia jumpa saya, dapatkan nasihat. So jadi apa yang kita bila dengar cerita ni, dia kata, okey, ada dua perkara. Satu perkara, tentulah kita tak nak ada nama Baitul Mal dalam tu, kan? Okay, tak ada masalah Baitul Mal tak nak. So kita kena bayar 100,000. So isu dia adalah amount tu. Sekarang ni sebenarnya satu isu amount. Sebenarnya sepatutnya bila dicampurkan dalam 300,000, okey, makcik dia 100,000. 100,000 tu dah lebih kurang 1/3, kan? Yang dia masalah dia yang 200,000 tu lebih kurang 2/3. Sepatutnya dialah yang kena keluarkan 100,000 tu, bukan makcik dia. Makcik tu dah okey dah, lebih kurang 1/3. Makcik dia senang cakap tak makan harta batil pun. Lebih kurang macam tu. Dialah yang makan harta batil. Sebab dia punya nilai tu, kan, dia punya nilai tu dah 200,000, maknanya 100,000 je hak dia, 100,000 lagi dah Baitul Mal. Betul tak? So kita nasihatkan memang dialah yang kena bayar kat Baitul Mal sepenuhnya 100,000 tu. So bila dia fahamlah, okeylah, dia faham, dia pun takutlah, kan, nak makan harta batil tu. Makcik dia okeylah, lepaslah, sebab dia sampai bergaduh dengan makcik dia, kan, pasal nak bayar-bayar ni, kan. Makcik dia tak setujulah, kan, kau dapat mahal, aku pula saya kena bayar. Dia kata, lah, saya kena bayar lebih, makcik kena bayar kurang lah, macam itulah. Tapi sebenarnya masih salah, masih salah. Okey, so lepas faham, kita dah terangkan. So isu satu lagi adalah pasal nak bayar ke Baitul Mal. Masihlah 100,000 mana nak cari, kan, immediately macam tu. Tapi saya kata tak apa. Sebenarnya Baitul Mal ni bukanlah sekejam mana pun, kan, boleh saja bincang. Jadi kami tolonglah bantu pergi jumpa Baitul Mal, dan bila bincang-bincang, sebenarnya boleh saja bayar ansuran. Boleh bayar ansuran, kan, bukan semua fahamlah, kan, ansuran tu. Lepas tu adalah perjanjian yang Baitul Mal macam cara bayar, dan bolehlah urus pusaka, tukar nama dia, everything lah. Macam kita beli rumah lah, kan, kan, kita ada hutang dengan bank, kan, macam itulah lebih kurang, ada perjanjian. Okey, so boleh je buat, tak ada masalah. So alhamdulillah dapatlah kita berhentikan cycle
memakan harta batil tu. Boleh bayang tak kalau benda tu katalah dia tak uruskan, dia biarkan, dia assume yang mak dia punya bahagian tu dia punya kan, sebab ayah atuk dia dah kasih pada mak dia kan. Jadi dia dengan besok dia kahwin, lepas tu ada anak dan seterusnya, bersama-sama makan harta batil. Bahaya kan. So itulah sebab tu dia sentap, dia dah faham, dan alhamdulillah dia dapat selesai yang baik, alhamdulillah. Itu. Okey. Jadi apa pengajaran kita dapat? Macam-macam sebenarnya, macam-macam pengajaran kita dapat ni. Satunya adalah batuk tu basically nak buat perancangan. Tapi perancangan tu mulutlah itu yang budaya kita itu kena tukar. Patutnya kalau betul-betul atuk tu nak kasih pada mak dia macam tu, makcik dia macam tu kan. So dia kena buat sesuatu. Dia kena buat apa? Tahu kan orang Islam kena buat hibah lah. Bukan buat wasiat. Wasiat ni dalam kes ni ada isu. Sebab kalau dia buat wasiat, kalau waris setakat waris-waris, boleh dia setuju-setuju kan. Setuju-setuju maksudnya okeylah, sin dah wasiat macam tu, kami setuju. Tapi bila melibatkan third party macam contohnya contohnya Baitul Mal. Dia Baitul Mal tak boleh lepaskan hak. Dia ada hak di situ kan. Dia tak boleh bersuara untuk semua anak yatim dan semua kan. So dia mesti ambil bahagian dia. Dia ada bagi 1/3. So wasiat tu akan bermasalah. Masih ada hak Baitul Mal 1/3 kat situ. Okay. So dia kena buat hibah. Okay. Alright. And then dia sendiri pun of course lah kena buat perancangan juga. Okey, jadi itu pengajaran yang sangat penting lah. Penting. Saya bercakap ni bukan untuk dia saja, semua dekat luar sana. Di luar sana kalau ada waris yang kena check dulu waris kita. Kadang-kadang kalau kita tak ada anak, kalau kita ada anak perempuan je, ada besar kemungkinan dalam kes mana-mana pun ada kemungkinan, bukan besar lah, ada kemungkinan waris yang kita tak tahu adalah Baitul Mal. Itu bahaya nanti bahaya makan hak macam tu. Kalau hak waris sama waris tu satu hal, boleh bincang-bincang kan dengan Baitul Mal tu payah sikit. Okey, tu. Satu lagi last sekali fakta saya nak beritahu. Saya pernah attend satu ceramah yang diberi oleh pihak Baitul Mal sekali. Saya tak nak cakap Baitul Mal negeri mana lah tapi ini yang disampaikan oleh pegawai Baitul Mal tu. Ada satu negeri ni, tak nak cakap mana, mereka kata dalam 1 tahun yang lepas hanya 3 orang saja. 3 orang je tampil ke hadapan declare ada bahagian Baitul Mal. Satu negeri. Boleh bayang tak? Maksudnya apa? Maksudnya ramai yang tak declare. Ramai tak declare most probably sebab dia tak uruskan pun. Kalau diuruskan, bila ada bahagian Baitul Mal memang Baitul Mal akan dipanggil lah kan. Tapi maksudnya kalau takkan 3 kes saja yang melibatkan Baitul Mal. Tu maksudnya apa? Maksudnya ramai yang tak uruskan. Sebab bila dawa je Baitul Mal, dia macam jam lah. Saya cakap kan. Dia macam yang tadi bersama. Sampai dia terhenti lah urus dawa dia Baitul Mal. So dia terhenti. Nak kena bayar lah apa kan. So jam lah kat situ kan. Jam. So bayangkan berapa ramai yang termakan harta batil. So jadi kena check. Cek yang kalau kita yang terutama yang bujang, bila dia meninggal ada harta, kena cek siapa waris dia. Ada kemungkinan Baitul Mal pun ada hak di situ. Jangan main-main. Jangan kadang-kadang mak bapak ingat anak dia meninggal, semua dia punya. Tapi kena ingat kalau ada bapak okeylah, kalau mak saja, jadi ada mungkin Baitul Malnya. Itu saja yang saya nak sampaikan ni. Saya harap ia memberi manfaat. Sangat-sangat penting. Jangan main-main mengenai hukum ni kan. Sebab benda ni kita sebagai orang Islam terutamanya kan, ini akan boleh memudaratkan roh kita nanti di akhirat nanti. Okey, so seperti biasa besok kita pun ada penceramah lain, host lain. Saya besok Cikgu Miza kot, cikgu pusaka kita. Saya pun tak perasan apa tajuk je, tapi follow lah masa yang sama 9 suku. Okey. So satu lagi just peringatan sebab pegawai mendengar ni hari Sabtu ni saya ada program juga pukul 9.30 sampai pukul 11 1 jam setengah yang untuk boleh tengok tonton mengenai apakah itu hibah.
Kan apakah hibah? Hibah itu sebenarnya adalah penyesuaian yang baik untuk kes macam ni, dan banyak lagi kes banyak lagi sebabnya untuk orang Islam kena faham apakah itu hibah. Banyak salah faham, banyak yang tak buat, kena faham dan kena buat. Betul? Okey, jadi itu saja saya nak share ini. Saya kalau apa yang saya sampai ni yang baik itu semua daripada Allah, yang kalau yang salah tu silap tu memang daripada saya minta maaf. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.